Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aisyah. Saya dan rakan-rakan saya akan mengupaskan tentang satu filem iaitu Puss in Boots. Okey, filem ni saya akan menceritakan mengenai sinopsis serta sedikit mengenai dalam penceritaan Puss in Boots ini. Okey, baiklah. Okey, Puss in Boots ni merupakan salah satu filem animasi iaitu cerita kartun di mana Puss ni merupakan seekor kucing yang dibesarkan di rumah anak yatim di Sarikardo. Dan bila dia dekat rumah anak yatim tu, Puss ni terjumpa dengan Humpty iaitu sebiji telur. Dan mereka bersahabat baik daripada kecil sehinggalah mereka membesar bersama-sama. Okey, cerita ni menjadi lebih menarik sebab bila mana Puss ni meningkat dewasa, dia menjadi daya tarikan lah pada penduduk Sarikardo tu. Sehingga kan sahabat baik dia sendiri, Humpty, merancang untuk mengkhianati Puss. Dan apa yang dirancang oleh Humpty tu terjadi. Mulanya Humpty ni dia tipu kepada Puss, di mana dia merompak bank dekat Sarikardo. Dan semenjak pada hari tu Puss ni diburu sebab masa dia orang larikan duit daripada bank tu, duit dengan diorang bawa macam kereta kuda dengan duit tu jatuh dekat dalam laut, macam diorang nak lari dekat jabatan. Kemudian duit dengan kereta tu jatuh ke dalam sungai kat bawah tu, daripada jabatan tu. Sejak tu penduduk Sarikardo ataupun sekitar dengannya buru si Puss ni. Kira siapa yang dapat Puss ni dapat ganjaran yang besar lah sebab dia buronan kan. Okey, sebabkan itu juga sejak pada tu hubungan Puss dengan Humpty ni dah tak akrab seperti dulu. Satu hari Puss ni nak mendapatkan balik dia punya harga diri dia, dan dia punya nama dia balik, nak bersihkan nama dia. Puss ni dia berancang ataupun dia nak dapatkan kacang Jack tu untuk dia naik dekat awan, nak dapatkan balik telur emas tu sebab dia nak bagi balik dekat bank Sarikardo. Sebab kan dia kan punca kehilangan ataupun kerugian kan, jadi nak ganti balik. Mungkin dia fikir bila dia ganti balik tu dia akan dapatkan kepercayaan orang kampung dia balik, dan dia dapat pulang dengan mak angkat dia iaitu Imelda. Puss kena tempuhi dengan pasangan Jack and Jill iaitu pencuri juga. Mereka ni macam pasangan suami isteri yang nak pergi juga nak dapatkan telur emas tu. Jadi Puss ni kena berhadapan dengan Jack and Jill tu untuk mendapatkan kacang Jack tu, sebab kacang Jack tu dekat pasangan Jack and Jill. Jadi pada waktu nak mencuri tu terkantoi. Jadi terkantoi sebab pada waktu tu Puss ni terjumpa dengan seekor kucing betina iaitu nama Kitty. Kitty ni merupakan macam orang suruhan Humpty lah pada waktu tu, sebab Humpty pun nak dapatkan juga kacang tu. Jadi Puss ni kena berhadapan dengan Jack and Jill dan juga Kitty untuk mendapatkan kacang Jack tersebut. Okey, pada awalnya Kitty tu dia nak bawa macam nak ajak Kitty tu nak ajak Puss ni menyertai dia untuk dapatkan kacang tu. Tapi disebabkan Puss tu tahu Kitty tu macam ada kaitan dengan Humpty, jadi dia tak nak, sebab dia tak nak perkara lalu berulang, sebab dia rasa sakit sangat dipulaukan dan dibuang oleh orang kampung Sarikardo dia. Jadi kiranya sejak tu Humpty dapat kepercayaan dia balik. Humpty tu minta maaf balik, and then dia maafkan, dan diorang tu macam bersahabat baik kembali dan bersama-sama lah dapatkan kacang tu. Puss, Kitty dan Humpty dah dapat kacang tu. Jadi mereka bertiga tanam kacang tu dan naik ke awan. Bila naik ke awan, mereka nak mengambil telur angsa emas tu. Tapi Humpty ni berfikir kalau ambil telur angsa emas tu takkan membawa macam manfaat, sebab telur tu berat. Kalau angkat seorang satu pun takkan cukup kiranya lah. Jadi Humpty ni ambil anak angsa dan juga anak angsa tu, kiranya anak angsa tu boleh menetas boleh bertelur lah. Kiranya kalau Humpty ambil anak angsa tu akan lagi mendapat manfaat lah kepada mereka. So Humpty tu ambil anak angsa tersebut.
apabila ambil anak angsa tu, jadi mereka turun, dan mereka, apabila turun tu sekali lagi Pus ni dipukul lah, dan Pus ni pingsan. Apabila Pus sedar, apabila Pus sedar, Pus baru tahu yang sebenarnya Humpty tu menggunakan dia sebab untuk mendapatkan angsa tu lah. Rupanya Humpty ni dia berkomplot dengan Jack and Jill untuk kiranya dia orang gunakan Pus ni untuk dapatkan telur tu, untuk pergi ke atas untuk ambil anak angsa tu. So apabila ada anak angsa tu, pada waktu tu Pus ni sangat-sangat kecewa dan dia dikurung di dalam penjara di Sarikardo. Bila Humpty ni bawa balik anak angsa yang mengeluarkan telur emas, jadi seluruh penduduk Sarikardo tu suka akan dekat Humpty tu, akan rasa macam Humpty ni lah hero mereka sebab membawa kekayaan kan kepada Sarikardo. Jadi Humpty merupakan, pada waktu tu Humpty tu merupakan macam orang yang disegani lah. Dan dia rasa macam gembira sangat pada waktu tu, sedangkan dia melukai kawan baik dia iaitu Pus. Okey, semasa Pus dekat penjara, Pus ni bertemu dengan Jack. Jack tu empunya sebenar kacang Jack tu. So dia cakap tak lama lagi kalau awak ambil anak dia, mak dia akan turun dan hancurkan kawasan yang ada lah sebab mereka besar. Lepas tu Pus ni macam takkanlah sebab Sarikardo akan musnah kalau mak dia turun. Jadi macam mana pun Pus kena usaha untuk keluar daripada penjara tu. Pada waktu tu Kitty datang. Kitty tu kucing betina tu kan. So Kitty tu tolong Pus ni lepaskan diri daripada penjara tu, dan Pus ni bertemu dengan Humpty. Bila mana Pus ni terang kepada Humpty apa yang akan berlaku bila mak angsa turun, Humpty tu rasa macam tak percaya dan juga dia macam takutlah Sarikardo tak akan musnah. Jadi mereka sama-sama bawa anak angsa tu pergi dekat satu jabatan yang memisahkan Sarikardo dengan kawasan lain. Kerana nanti mak angsa turun sampai dekat jabatan. Tapi apa yang dirancang tu musnah apabila mak angsa tu datang dekat jabatan tu, mak angsa tu hancurkan jabatan tersebut. Bila hancur jabatan tersebut terpisahlah antara Pus dan juga Humpty, di mana Humpty tu hampir jatuh daripada tebing jabatan tersebut. Sebelum Humpty jatuh ke tebing ataupun jatuh terhempas, Humpty sempat meminta maaf kepada Pus akan kesilapan dia yang telah dia buat tu, dan Pus sedikit pun tak simpan akan apa yang dibuat tu. Bila Humpty jatuh, Humpty tak berkecai, cuma dia bertukar menjadi telur emas. Mak angsa tu mengambil anak angsa tu, sekaligus mak angsa tu mengambil telur emas iaitu Humpty tu. Tapi Humpty dah tak hidup lah, jadi telur emas saja. Dan mak angsa tu bawa Humpty dan juga anak dia balik dekat istana dekat atas awan. Jadi selepas daripada yang berlaku tu, penduduk Sarikardo tu nampak apa yang Pus lakukan dengan menyelamatkan Sarikardo daripada dimusnahkan oleh ibu angsa tu. Jadi sekali lagi Pus ni menjadi hero lah dalam kawasan Sarikardo tu. Jadi penduduk kat situ terima dia semula, dan mak angkat dia pun dapat terima dia semula seperti sedia kala. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, di sini saya akan bagi penerangan pasal bedah filem tentang mengenai Puss in Boots. Okey, sini ada seekor kucing. Namanya Puss. Dia ni seekor kucing yang memakai topi, kasut dan pedang yang diselitkan di pinggangnya. Puss ni ialah macam boleh dikatakan macam pahlawan juga, tapi
dia seorang kucing lah, seorang kucing. Jadi dia ni ada tiga orang kawan termasuk dia. Namanya Kitty, seekor kucing betina berwarna hitam, dan seorang lagi bernama Humpty Dumpty, dan namanya Humpty Dumpty tu sebiji telur yang berlainan jantina dengan Kitty, dengan Puss tersebut. Ya. Sebelum tu pada waktu kecil, Puss ni seekor yatim piatu, ketiadaan ibu dan ayahnya. Jadi pada waktu petang, musim ribut pasti macam tu, Puss ni ditolak oleh awan. Ditolak oleh ribut pasir ke arah rumah, ke arah lebih kurang macam tu lah. Ke arah rumah seorang makcik yang menjaga budak-budak yatim piatu yang dipanggil oleh Puss Mama. Jadi Puss ni matlamatnya dengan dua orang sahabatnya lagi, dua orang kawannya lagi, iaitu Kitty dengan Humpty Dumpty ni, untuk memperoleh sebiji kacang hijau, iaitu kacang hijau tersebut. Jadi yang telah diambil oleh seorang pasangan suami isteri, iaitu nama Mr. Jack dan Mr. Jack dan Miss Jill. Puss ni seorang yang boleh dikatakan baik juga, disebabkan telah menyelamatkan seorang nenek daripada seorang nenek yang telah mahu dilanggar oleh seekor kerbau jantan yang berwarna hitam, yang telah dilasti oleh Humpty Dumpty ke arah kandang tersebut secara tiba-tiba. Puss ni Puss ni mempunyai sifat berpasukan, kerana telah menyelamatkan Kitty daripada lemas air di tasik ke macam tu lah. daripada lemas. Puss ni juga ialah ingin macam boleh ada salah sifat-sifat kebaikannya, walaupun pada masa tu
Humpty Dumpty ni ingin menikam belakangnya. Kita tak tahulah kan cerita ni. Jadi kita tak tahulah akhir cerita ni macam mana. Jadi selanjutnya saya akan beralih kepada kawan saya yang bagi penerangan yang kedua. Okey, sekian daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mio Muhammad Muaz bin Harun Amin, ID Matric I20204881. So dalam video ni saya nak menceritakan sedikit tentang filem animasi atau cerita dongeng Puss in Boots. Seperti yang kita tahu, Puss in Boots ni adalah cerita pasal seekor kucing. So apa nilai yang saya dapat dalam cerita Puss in Boots ni adalah dalam cerita ini menceritakan semangat serta kawan yang tinggi. Antara sebabnya adalah apabila kawan-kawan si kucing ini menghadapi banyak rintangan dan cabaran yang sama, diorang akan tetap semangat dan berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Antara contohnya, diorang nak mendapatkan seekor angsa. Seekor angsa itu angsa itu boleh bertelur telur emas. So banyak halangan dan rintangan yang diorang hadapi bersama, tapi diorang tetap berusaha dan semangat untuk mendapatkan angsa ajaib itu tersebut. Kemudian nilai yang sama yang kedua, iaitu ada sepasang kasih yang dinama Jack and Jill. Jack and Jill ni dia mempunyai kacang ajaib, dan kacang ajaib ni terdengar sampai ke telinga kucing itu sendiri. So sebab kemudian kucing ini sangat dan ingin mencari kacang ajaib tersebut, kerana kacang ajaib ini mengingatkan sedikit tentang kisah sahabatnya di masa kecil. So itulah antara nilai yang saya dapat, iaitu semangat serta kawan yang tinggi dalam cerita ini. Kemudian seperti yang kita tahu, cerita Puss in Boots ni menceritakan kucing ini seperti Zorro. Zorro ni kalau kita tengok, dia seorang yang romantik, seorang yang kadang dia liar juga, kadang, dan dalam masa yang sama dia berbahaya. Sama juga seperti Puss in Boots ni, kucing ini nampak romantik, tapi dalam masa yang sama dia liar dan bahaya. Tapi dia juga seperti kucing-kucing yang lain yang suka dan pecinta susu. So itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Syahrazati binti Muhammad Nashif, nombor matrik I20204905. Jadi Syirah akan menerangkan sedikit tentang cerita apa yang Syirah dapat daripada cerita Puss in the Boots sebagai pengajaran yang boleh kita ambil. InsyaAllah Syirah akan cuba huraikan sedikit demi sedikit mengikut kemampuan saya sendiri. Baik, jadi Syirah akan tunjukkan sedikit video tentang Puss in the Boots. Jom. You wanted to repay an old debt, Puss? Well, so did I.
Why would you do this? You left me on that bridge. You abandoned me when I needed you the most. What happened to Brother Forever? I trusted you. Well, now you're finally gonna know what it feels like. You know, to trust someone and have them stab you in the back. You should never have come back. Daniel! Wait! Do not fight them, please. Mama, Baiklah, kita boleh tengok pada asalnya cerita Puss in the Boot ni. Puss ialah seekor kucing yang mana dia seekor kucing anak yatim, dan dia dijumpai ketika makan, yang mana dijumpai dan dijaga oleh seorang wanita yang digelar sebagai mama. Dan Puss ni juga berkenalan dengan seorang sahabat, yang mana seorang sahabat ni dinamakan sebagai Humpty, iaitu telur. Yang mana Humpty ni seorang sahabat yang sangat lemah, yang selalu dibuli, dicaci, dan menyebabkan Puss ni bangkit untuk menyelamatkan Humpty ni. So dari situ kita dapat lihat dari perspektif Islam, Rasulullah SAW sendiri telah mengajar kita bahawa yang kuat harus melindungi yang lemah, dan yang lemah harus dilindungi. Yang mana misal kata saya ambil contoh sebagai muslimin, seorang golongan muslimin yang kuat dan muslim yang merupakan kaum Hawa dan sering menjadi mangsa kepada anasir-anasir yang jahat. Dengan itu sebagai muslimin yang diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ni, kita ni perlulah menjadi pelindung kepada kaum Hawa atas dasar agama Islam itu sendiri. Begitu juga kalau dengan ibu bapa perlu menjadi pelindung kepada keluarganya sendiri. Baik, seterusnya kita boleh tengok dalam cerita Puss dan Humpty ni ataupun Puss in the Boots ni, ketika mereka ni remaja, diorang ni sering melakukan kekacauan kat kota mereka sendiri, yang mana terutamanya dalam bab mencuri, yang mana mereka ni sering kerap kali mencuri berkali-kali sehingga ditangkap oleh pegawai berkali-kali. Namun akhirnya Puss ni disedarkan kesilapan dia dan serta-merta dia berubah menjadi yang lebih baik. Jadi daripada situ kita boleh lihat, daripada pandangan Islam sendiri, pada asalnya Allah Subhanahu Wa Taala ni menjadikan hamba-Nya sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik yang telah dijadikan tu, sebaik-baik hamba yang bersyukur. Namun manusia tu sendiri perlu ubah nasib mereka sendiri menjadi yang buruk jadi kepada yang baik. Bertepatan dengan ayat dalam Al-Quran yang mana sesungguhnya Allah tu dia berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib satu kaum tu sehingga kaum tu mengubah nasibnya sendiri. Jadi kita sendiri yang perlu tentukan nasib kita menjadi buruk ataupun baik. Oleh itu kita kenalah renungkan di mana silap kita, yang mana Allah SWT sendiri telah berikan dua kata pilihan untuk kita, sama ada kita nak pilih yang baik ataupun sebaliknya. Jadi pilihan semuanya kat tangan kita. Jadi kita boleh lihat pula untuk kisah kepada Puss, yang mana Puss ni juga dia dikhianati oleh sahabat karibnya sendiri, iaitu Humpty yang kita tahu. Seterusnya beliau ni bila dia dah dikhianati oleh sahabat dia sendiri, dia terus rasa benci kepada sahabatnya Humpty itu sebabkan telah mencemarkan nama baik dia. Tapi dia lupa akan kesilapan yang dia dah buat juga, yang mana Puss ni dia lupa ketika dia famous dalam masyarakat tu, dia lupa yang sahabat karib ni sentiasa bantu dia lupa benda tu. Jadi Puss ni dia sedar akan kesilapan dia yang menyebabkan dia membetulkan balik keadaan tu, membetulkan balik persahabatan yang dah pudar tu. Jadi sama juga dalam Islam kita, andai kata kita dikhianati oleh sahabat kita sendiri, kawan kita, jangan kita pasang niat dalam pasang perasaan dendam tu, yang mana kerana mungkin ada sebab kenapa dia buat begitu, kenapa. Kita sebagai sahabat, kita sebagai umat Islam cuba untuk perbetulkan keadaan, kerana Rasulullah SAW sendiri telah melarang kita agar kita sebagai umat Islam ni kita sebagai umat Islam tak boleh bertelagah sesama kita sendiri. Namun jika kita dikhianati atas dasar dia benci kita atas kebaikan yang kita buat, kita perlulah berdoa kepada Allah SWT, moga dia sentiasa diberi hidayah kepada dia, insya-Allah. Okey, yang terakhir saya akan huraikan yang mana dalam cerita Puss in the Boots, beliau ni telah bergabung tenaga dengan sahabatnya yang mana Humpty, iaitu menghalang angsa gergasi memusnahkan kota mereka sendiri. Kerana ini mencari anaknya yang telah diambil oleh Humpty, iaitu seekor anak itik itulah. Demikian pula Humpty ni dia sedarkan kesilapan dia dan dia telah sedaya upaya untuk membantu Puss sehingga beliau telah mengorbankan dirinya sendiri. Apa yang menarik tentang Humpty ni adalah dia ni sering dihina, dicaci, dibuli sebab rupa paras dia yang macam telur tu kan. Jadi masa walaupun dia dihina, dicaci, tapi masa beliau mati, telur ni lah yang tadinya yang dihina, dicaci di segala-galanya tu telah bertukar, yang mana dia ni telah menjadi telur emas kerana membantu.
Jadi apa yang saya nak sampaikan, kita sebagai umat Islam, kita semua kena ingat ialah walau masyarakat ni sering menghina kita, mencaci kita sekalipun, jangan sesekali kita ni tewas dan berputus asa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala ni dia telah ciptakan kita semua ni dengan sebaik-baik kejadian. Cuma kita sebagai manusia yang ada hati yang buruk ataupun busuk saja yang menilai kita dengan sesuatu, sama ada sesuatu yang buruk ataupun baik. Jadi kita sebagai umat Islam ni, sebagai muslim, perlu sedar yang mana Allah Subhanahu Wa Taala dia tak melihat hamba-Nya daripada rupa paras ataupun luaran kita, tapi dia melihat dan menilai kita berdasarkan amalan kita, apa yang kita buat. Biarlah kita ni buruk di luar, tapi dalaman kita baik, cantik, ibadah kita taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sampai situ saja apa yang saya nak sampaikan sedikit sebanyak tentang pengajaran yang kita boleh ambil dalam cerita Puss in the Boots ni. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, so dah sampai dekat penghujung video kita ni, bedah filem kita kan, pasal cerita Puss in Boots. Okey. So untuk kesimpulan cerita ni, macam kita tengok, senang je. Kalau kita tengok daripada awal sampai habis pun kita dah tahu dah kita nak simpulkan apa benda kan. Kita jangan tipu orang kesimpulan dia. Lepas tu lagi satu, banyaklah nilai-nilai yang baik sebenarnya di dalam cerita ni kan. Kalau kita nak convertkan benda tu dalam Islamic view, kita tukarkanlah benda tu dalam Islamic view kita kan. Contoh kalau dalam menipu tu, kita masuk dalam Islamic kita pun tak boleh. Tak boleh juga sebenarnya kalau kita nak menipu kan. So benda tu tak elok. Macam apa tu, Humpty Dumpty tu ditipu kucing tu kan. So habis rosak nama kucing tu, daripada baik nama dia langsung buruk kan. So macam itulah. So kita ni sebabkan benda kecil yang kita kejar tu, kita terpaksa, kita bertipu, kita apa tu mendustakan kata-kata kita untuk membenarkan benda yang tak betul tu. Macam kita cakap jangan tegakkan benang yang basah kan. Kalau dah salah, macam itulah. So itulah secara ringkaslah kesimpulan untuk cerita Puss in Boots ni. So sebenarnya kalau budak-budak mungkin dia tak nampak benda tu, dia akan nampak benda yang sikit sebab dia lebih seronok kartun tu. Sebab kan animation tu kan, dia buat ada lawak-lawak dalam cerita tu, apa semua tu. Tapi kalau untuk kita ni, daripada segi Islamic view kita ni, walaupun benda tu orang kafir yang buat ataupun kartun-kartun tu bukanlah ada kartun-kartunnya Islami, tapi kita boleh nampak benda tu daripada sudut pandangan Islam kita. Lepas tu apa tu, untuk menghiburkan, itu satu perkara yang bagus kan. Bukanlah nak kata benda hiburan ni tak bagus, tapi jangan berlebih-lebihan. So untuk kartun Puss in Boots ni, kalau nak bagi rating lah kan, mungkin dalam daripada 5 tu, saya bagi 4. Satu lagi tu mungkin sebab kartun lah, saya kurang minat sikit kartun tu untuk diri sendiri. Tapi kalau untuk orang lain mungkin lebih kan. So macam tu lah kesimpulan dia. Benda-benda yang positif kan, benda-benda yang baik yang kita dapat, yang buruk tu kita buang. Lepas tu apa tu, kalau yang paling nyata lah kan, itulah yang pasal tipu apa semua tu, yang kacang apa semua tu dah kena plan sebenarnya. So member ni dah kena tipu buta-buta kat situ kan. So kesian kat orang tu. Tapi tak apa, ini hanyalah sekadar hiburan dan bukanlah perkara nyata, tapi kita boleh ambil iktibar di sebalik apa yang disampaikan oleh cerita ni kepada kita. Jadi itu sajalah sikit sebanyak apa dapat kita simpulkan daripada cerita Puss in Boots ni. So itu saja, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.